awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to my channel. Jika anda pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang saya ucapkan. Jika anda pernah hadir dan kembali semula, terima kasih kerana sudi kembali. Jadi untuk video kali ini, saya nak berkongsi sedikit berkenaan bagaimana untuk kita menerima notification di Telegram channel kita apabila pelajar atau peserta mengisi borang Google Form yang telah kita bina. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okey, jadi baiklah, di sini saya ada satu borang, iaitu saya telah bina borang bukti ketidakhadiran Fizik Semester 1 2001-2022. Kiranya borang ini jika pelajar tidak hadir, mereka perlu mengisi borang ini untuk memuat naik ataupun upload bukti ketidakhadiran mereka ke kelas dan hari apa, waktu bila, kelas mana mereka perlu isi. Dan selepas saja mereka tekan butang submit, saya terus akan dapat notification dalam channel bukti ketidakhadiran yang telah saya bina di Telegram untuk memudahkan saya pantau pada hari tersebut berapa ramai yang tidak hadir ke kelas saya dan memberi makluman terhadap ketidakhadiran itu. Okey, jadi selepas kita dah siapkan Google Form kita dah set up cantik-cantik, so kita perlu tambah. Okey, kita akan tambah apa? Okey, di sebelah kanan di butang 3 titik ini kita perlu tekan di penjuru kanan atas, tekan dan turun ke bawah untuk kita cari add-ons. Jadi dekat add-ons ni kita perlu cari apa? Okey, so kita tekan dulu. Okey, so bila kita dah tekan add-ons, dia akan bawa kita ke sini dan di bahagian atas di ruangan search ini, okey, jadi di ruangan atas ini kita hanya perlu type Telegram bot notifications dan kita tekan di sini dan bila kita dah jumpa, okey, Telegram bot notifications, so kita boleh install dan continue sahaja. Okey, kita boleh teruskan, continue and tekan allow. And then kita tunggu sekejap sehingga add-on tersebut masuk ke dalam Google Form kita. Okey, jadi bila telah selesai, okey, kita pergi dekat bahagian atas ini, gambar puzzle ni, ikon puzzle, kita tekan Telegram bot notifications. Okey, kalau keluar macam ni, kita kena refresh dulu. Okey, saya akan refresh sekejap page ini. Kita tekan semula. Okey, so kita tekan Telegram bot notifications and then configure notification. Okey, so dia akan keluarkan satu kotak kecil di penjuru bawah kanan, iaitu Telegram bot notifications yang mengandungi bot API key, chat ID, message. Okey, jadi di bahagian bot API key ini, kita akan isi API key number bot Telegram yang kita akan bina, di mana bot Telegram ini nanti akan menjadi admin kepada channel yang kita akan bina juga sebentar lagi. Jadi selepas kita tambah add-ons Telegram bot notifications, ada dua perkara lagi yang perlu kita buat dekat Telegram kita. Yang pertama adalah kita perlu bina channel dan yang kedua kita perlu bina bot Telegram yang akan menjadi admin kepada channel kita. Okey? So jom kita buka dulu. Jadi sekarang di paparan saya ini adalah Telegram yang menggunakan desktop version, di mana saya dah install yang desktop version ke dalam laptop saya, and then kita akan buka dan inilah paparan desktop version. Okey, kalau web version lain, sebentar lagi saya akan tunjuk di mana kita tetap menggunakan web version untuk kita dapatkan sesuatu. Sesuatu tu apa dia? Kejap lagi kita akan tengok. Okey, jadi sekarang saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita bina bot Telegram. Jadi sebenarnya cara untuk bina bot Telegram ni saya juga telah tunjukkan pada video sebelum ni. Jika anda mengikuti episod Telegram sebelum ni, ada juga dinyatakan bagaimana untuk kita bina bot Telegram ini. Tapi tak apa, kita akan ulang lagi sekali. Okey, so di bahagian atas ini kita akan type bot and then bot father. Kita akan cari bot father ikon ini, jangan lupa. Dan bila kita tekan, jika kita pernah membina bot Telegram sebelum ini, kita akan nampak paparan seperti inilah, banyak mesej. Tapi jika tidak pernah membina apa-apa bot melalui bot father,
So dia akan kosong dan kita akan tekan start sahaja untuk kita mulakan. Okey, dan kita carilah, tekan di bahagian kanan itu tadi, kita tekan ada gambar slash tadi tu. Okey, kita boleh tekan untuk cari /new bot ataupun kita boleh type /new bot pada bot father kita. Itu kita pilih /new bot untuk membina bot Telegram yang baru. Okay, so dia akan keluar kat situ lah. Alright, a new bot. Okay, how are you going to call it? Okay, so kita namakan dulu bot kita ini sebagai, nama dia saya letak dekat sini adalah bukti ketidakhadiran. Contoh, letaklah apa-apa nama yang bersesuaian untuk nama bot kita. Okay, so sekarang selepas kita dah letak nama bot kita, kita perlu letak username bot kita pula. Di mana username kita pastikan tiada space, tiada space, tiada apa-apa simbol, mesti rapat, dan di hujungnya kita tambah underscore bot ataupun di hujungnya tambah bot. Contoh macam bukti ketidakhadiran 2122 underscore bot. So itu adalah username dia. Tapi dia tulis kat situ sorry. Okay, so tadi tulis sorry, this username is invalid sebab dekat bukti tu kita ada space sikit. Kita rapatkan bukti ketidakhadiran, space tu kita rapatkan. Okay, dan kita tekan enter. So sekarang dah okay, done. Congratulations. Jadi di bahagian bawah ini, di bahagian use this token to access the HTTP API, kita copy number ini, dan number inilah yang kita akan letak pada Google Form kita tadi. Kita buka dulu Google Form. Okay, mana Google Form tadi? Okay, kita cuba klik. Okay, di bahagian bot API key, okay, jangan lupa copy. Okay, copy lagi sekali. Okay, di Telegram. Okay, bot yang telah kita bina tadi, kita copy dia punya API key. Okay, so sekarang kita pergi balik kepada Google Form kita dan kita masukkan bot API key yang kita dah copy tadi dan kita pastekan. Okay, so selesai kotak yang pertama. Dan di bawah ini kita nak masukkan chat ID. Okay, di mana untuk kita dapatkan chat ID? Okay, di sini ada satu trik sikit di mana untuk kita dapatkan chat ID, iaitu chat ID untuk channel Telegram kita. Channel ya. Tadi kita dah selesai bina bot. Sekarang kita perlu bina dahulu channel Telegram kita, di mana dekat channel inilah yang kita akan terima notification. Okay, so sekarang jom kita cuba buat. Okay, jadi untuk kita bina kita punya channel, sebelum tu kita pergi register dulu bot kita pada ManyBot. Okay, kita type ManyBot and then kita tekan create a new bot. Lepas tu dia akan keluarlah sesuatu, dia bagi tahu arahan ada 4 step. Pertama, dia suruh kita pergi ke bot father and then create new bot lah dekat bot father, yang di mana step 1 dan step 2 kita dah selesai pembuat. Dan step ketiga dia kata copy the API token that bot father will give you. So we already have the API token just now, kita dah ada. Number 4, come back to ManyBot. Sekarang kita dah kembali datang ke ManyBot and then kita nak send pada ManyBot API token yang telah kita bina tadi. Okay, bot yang telah kita bina tadi. Untuk kita register lah dekat sini. Okay, so kita hantar pada dia. I've copied the API token. Tekan. Okay, so dia suruh hantar lah. Okay, good. Send the API token. So kita send. Dan bila kita send, dia akan keluar token for bukti ketidakhadiran 2122 accepted. So dah selesai kita punya. So kita punya bot telah bina. Okay, di mana nama bot kita adalah, username dia adalah bukti ketidakhadiran 2122 underscore bot. Okay, so kita dah selesai. So mungkin kita nak set up, kita nak letak, kita nak buka bot kita. Okay, kita skip dulu. Kita masih berada di ManyBot. So sekarang kita nak buka kita punya Telegram bot bukti ketidakhadiran tadi. Kita tekan. So ini baru bot Kalau tengok di bahagian atas tu dia ada bot bukti ketidakhadiran 2122 bot. So ini bot kita. Kita cuba start. So kita nampak lah. So sekarang bot kita pun dah wujud. Kita dah wujudkan Telegram bot kita khas untuk bukti ketidakhadiran. Jadi sekarang yang kedua, kita nak bina channel di mana kita akan terima notification tu dekat channel ini. Okay, kita namakan channel kita bukti ketidakhadiran 2122. Saya letaklah mana-mana gambar yang ada. Okay, saya main letak sajalah gambar ni, boleh lah kan. So create.
Okay, so contohnya ini adalah bukti ketidakhadiran sesi 21-22. Okay, kita dah selesai, kita create. Okay, and then kita set sebagai private channels and then save. Okay, private channel kita sajalah yang ada dalam ni. Kita dan juga bot kita. Okay, jadi di bahagian add members ni rasa tak ada, kita skip sahaja. Okay, so sekarang kita telah berada dalam channel kita. Ini channel ada satu je subscriber sekarang, iaitu diri kita lah. So kita sekarang nak add kita punya bot Telegram yang kita bina tadi sebagai admin juga. So caranya di butang 3 titik atas ini kita klik and then kita cari manage channel. Okay, kita klik dekat sini, dia akan keluar manage channel. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, so bila kita dah tekan manage channel, dia akan keluar macam ni. Kita pilih, okay, administrators. Okay, so admin kita nak tambah. So di bahagian bawah ini, kita akan tengok kita ada add administrator. So kita klik dekat add administrator dan kita type nama bot kita tadi apa? Bukti. Kita cari. So ini kan username dia bukti ketidakhadiran _bot. Kita addkan bot kita sebagai admin. Kita set lah admin kita boleh post message, boleh edit message, boleh delete. Saya onkan post dengan delete sajalah. And then kita tekan save. Kita pun close saja. Save sekali lagi. Okay, sekarang dah ada 2 subscribers dekat dalam channel kita, iaitu diri kita sendiri, username nama kita Telegram, dan yang kedua adminnya adalah bot Telegram bukti ketidakhadiran. Okay, yang kita dah bina tadi, dia telah menjadi admin dalam channel kita. Okay, jadi sekarang kita nak dapatkan chat ID. Bagaimana cara untuk kita dapatkan chat ID untuk kita masukkan ke dalam Google Form kita tadi? Jadi caranya berlainan sedikit. Jika tadi kita buka Telegram dalam versi desktop version, kali ini kita akan buka Telegram kita versi web ataupun kita panggil sebagai web version. Macam mana kita nak buka web version ni? Okay, kita perlu pergi dekat Google. Okay, kita nak masukkan chat ID ni nanti. Kita pergi kat Google. Kita masukkanlah dulu Telegram. Kita type dulu Telegram web. So, dia akan keluar macam ni. Yang pertama tu kita klik. So, paparan yang ini berbeza kan? So, ini adalah paparan untuk Telegram web. Okay. So, kita perlu pergi kepada channel kita yang kita dah bina tadi. Gambar otak ni kan? Okay. So, saya klik channel kita. Dia tulis bukti ketidakhadiran 21-22. Okay. So, ini adalah channel kita. Okay. Dan step seterusnya, mana kita nak dapatkan chat ID kita? Okay, klik bahagian 3 garis bertindih tu, bahagian kiri penjuru atas. Okay, orang panggil burger kan, hamburger icon. Okay, kita klik, dia akan keluar macam ni. Turun bawah, cari switch to all version. Switch to all version, tekan dan dia akan keluar macam ini. Tadi paparan dia hijau kan? Ni biru je. Okay, all version. Okay, sama macam tadi, cari balik channel kita, tekan channel kita, bukti ketidakhadiran, channel kita ini, tekan. Okay, sekarang kita telah berada pada paparan channel kita dan lihat di bahagian atas, di Omnibox atas ini, ada web.telegram.org/ macam-macam nombor kan. Okay, dekat sinilah chat ID kita akan berada. Okay, di mana chat ID kita selepas simbol sama dengan C1288 dan seterusnya tu, itu adalah chat ID kita. Okay, kita klik dekat situ, kita copy. C tu tak payah copy, nombor sahaja. Okay, ambil nombor sahaja. 12, start bermula daripada 1288 sampai dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digit saja. Okay, 1288, lepas tu ada lagi 6 digit and then underscore. Yang belakang tu, nombor panjang-panjang tu tak perlu ambil. Ambil yang depan sahaja. Okay, kita copy, kita pergi patah balik kepada Google Form kita, kita pastekan dekat chat ID. Tapi sebelum kita paste pada chat ID kita ni, kita type dulu -100, -100, kemudian baru kita pastekan chat ID kita tadi. So, saya dah pastekan chat ID kita. So, kita dah selesai isi bot API key dan juga chat ID. Boleh? Okay. So, sekarang di bahagian message ni, kita nak setkan message apa yang kita nak terima.
Okey, tapi sebelum kita type message kita, kita check lah borang kita ni okey ke tidak. Okey, so kita namakan borang kita tu dengan nama yang betul. Okey, contohnya kalau kolom practicum, betul-betul practicum. Okey, so ejaan mesti betul. Contoh saya nak message yang saya terima dekat dalam Telegram saya nanti. Contoh, ni kita type pelajar and then nama dia adalah, kita copy lah. Nama H2P6, kita letak dekat sini. Okay, kita tutup curly bracket. Okay, tutup. Okay, ataupun sebab kita ada buat 2 kumpulan praktikum, kita paste pula yang kedua. Okay, nama F1P2. So, mana salah satu nama pelajar isi tu nanti, dia kat kelas mana, dia akan keluar. Okay. So, kita buatlah ayat pelajar, nama apa. Okay. Dari kelas apa. So, buka bracket, praktikum. Okay. Lepas tu, dari praktikum apa, pelajar nama sekian-sekian, dari praktikum apa tidak dapat hadir ke kelas pada. So, kita tengok pula bahagian tarikh, kita letak nama apa. Pada, ni tarikh. Ini, tarikh tidak hadir ke kelas ni. Okay, ni panjang sangat ni, saya copy saja. And then jangan lupa buka kurungan dan tutup kurungan. Okay. Lepas tu, kita tulislah lagi, kita sambung. Saya telah... Okay, lepas tu kita sambunglah. Pelajar ini telah mengisi borang... borang apa ni? Borang ketidakhadiran. Okay. Pelajar ini telah mengisi borang bukti ketidakhadiran. Lepas tu kita cuba save. Okay, sudah siap. Nanti bila kita cuba isi, okay, kita jadi pelajar, kita cuba isi, kita akan tengoklah dapat tak kita message dalam channel kita. Okay, contoh ini email saya. Contohlah saya ini pelajar yang tidak hadir nanti kerana ada kelas, kerana ada masalah, demam. Okay, so pelajar menyatakanlah kenapa tidak hadir ke kelas, and then dia upload bukti ketidakhadiran dia seperti MC ke apa-apa ke. Okay. Dan bila pelajar dah tekan submit, okay, kita akan nampak. Okay, dan bila pelajar tekan submit, kita terus buka kepada kita sebagai guru, kita akan terima notification dekat Telegram web kita. Tapi tak jadi. Pelajar nama-nama, okay, mesti ada salah command. Okay, kita akan check balik pelajar nama-nama. Nama tu tak keluar. Tidak dapat hadir ke kelas pada, tarikh tu dia keluar. Pelajar ini telah mengisi borang bukti ketidakhadiran. Maknanya nama dengan praktikum dia keluar. Dari H2P6 tidak dapat hadir. Nama pelajar tu tidak hadir. Jom kita check. Apa salah yang telah kita buat. Okay, kalau kita perasan, salah yang kita buat dekat pelajar tu, bila kita open curly bracket, dia ada nama-nama, 2 kali nama kan. So, kita edit dulu. Okay, di bahagian nama ni kita delete satu. So, dan kita terlupa nak letak curly bracket untuk nama F1P2. Sebab kita ada 3 kumpulan pelajar. So, mana salah satu dia isi nanti, patutnya dia akan keluar. So, kita letaklah curly bracket dekat nama H2P6, nama F1P2. Okay, kita cuba isi lagi sekali. Sama macam tadi, ulang benda yang sama. Okay, so dia akan upload and then pelajar tekan submit sahaja. Kita terus akan terima sepatutnya. Okay, kita check balik kita punya Telegram dekat channel. Sekarang, tak jadi lagi. Kenapa tak jadi? Okay, kita check balik apa salah. Okay, mungkin kita ada spacing yang tersilap. Kita perlu check borang kita. Spacing pada borang di bahagian nama ni. Okay, kita tengok. Okay, check, klik kat sini. Okay, tak ada spacing. Okay, tak ada masalah. Okay, cumanya kita ada masalah di sini di mana kita masukkan nama itu adalah tajuk section, nama H2P6. Sepatutnya kita kena letak sila pilih nama dengan betul. Kita kena masukkan di ruangan soalan tu apa tajuk ni, tajuk soalan tu. So, jadi kita dah salah tu, kita kena delete balik. Okay. So, saya akan letak sila pilih nama anda dengan betul. Kerana inilah yang dia punya tajuk. Ini dia punya tajuk nama pelajar kita. Bukan tajuk section. Kita tersilap tadi kan. Okay, jadi ramai yang antara kita akan buat silap tu. Jadi, saya akan tunjukkanlah tadi. Okay.
Jadi kita dah letak sila pilih nama anda dengan betul. Okey. Lepas tu saya turun ke bawah, saya nak pelajar beritahulah dia tidak hadir kerana apa. Saya akan letak sila nyatakan sebab anda tidak hadir. Okey, pastikan copy je sama saja, sila nyatakan sebab anda tidak hadir ke kelas. Open bracket, tutup bracket. Kalau ada titik pun kena letak titik Okey. So kita dah submit lagi sekali. Kita cuba submit lagi sekali. Okey, kita tunggu sekejap. Kita buka kepada Telegram web kita. Okey, kita tengok sekarang dah jadi ke belum. Okey, sekarang kita dah berjaya. Pelajar Chong Wen Kang dari H2P6 tidak dapat hadir ke kelas pada apa? Kerana demam. Okey, ini sebagai contohlah. Pelajar ini telah mengisi borang bukti ketidakhadiran. So, setiap kali pelajar tidak hadir, bila diisi, kita akan dapat notification dalam channel kita. Jadi, kita tahulah dalam record Telegram kita senang kita nak tengok sebab Telegram kita pun ada tarikh kan. So, nak cari pun senang. Nanti kita nak cari untuk kita track dengan menggunakan handphone pun senang. Okey, jadi ini tadi daripada kelas H2P6. Saya nak cuba lagi sekali. Sekarang ni saya nak cuba kalau pelajar saya daripada kelas yang kedua sebab kita ada banyak section kelas kita buat dekat borang kita. Contoh F4P2, saya tekan next. Okey, saya isi gambar nama pelajar dan saya tekan submit. Okey, dan akhirnya saya tekan submit lah. Okey. Dan kita check balik dan dia akan masuk. Pelajar apa-apa dan tidak hadir ke kelas kerana vaksinasi. Pelajar ini telah mengisi borang bukti ketidakhadiran. Okey. Jadi, mana-mana pelajar yang isi dari mana-mana praktikum, dia boleh bacalah. Dia akan baca kolom nama itu adalah sila isi nama anda dengan betul tadi. Iaitu kolom tadi itulah. Boleh ya? So, kalau kita buat, pastikan kita punya curly bracket ada dan kita refer kepada nama soalan tersebut. Nama soalan pada Google Form kita. Okay, sebab kita set sebagai question, nama soalan bukan pada nama section. Kalau tengok, kalau dekat section yang tadi dia tak keluar. Dia akan jadi pelajar, nama macam tu. Mesti masukkan pada ruangan soalan. Soalan kita tu nama apa. Okay? Kalau kita nyatakan arahan kita, sila masukkan nama anda dengan betul. Jadi dalam command message tu pun kena ikut sama. Okay? Okey, baiklah. Itu saja tutorial untuk kali ini. Saya pasti anda semua pun lagi kreatif untuk bina apa-apa saja yang boleh menyenangkan kita untuk menerima notification daripada Google Form yang telah diisi oleh peserta ataupun pelajar kita. Tidak kiralah Google Form berkenaan dengan apa. Once pelajar atau peserta isi, kita boleh dapat notification. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih kerana support. Jangan lupa share, like and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum.